pembacaan kitab At-Tibyan fi Adab Hamlatul Quran. Saya dalam catatan saya ni last baca kitab ni 23 Oktober 2020. Hampir 11 bulan dah tuan. Lama dah. Siapa tuan tak pastilah. Tuan-tuan ingat ke tak? Jadi bila Ustaz Syahid sebut kata minta tolong sambung baca kitab ni, saya semak balik, Masya Allah. Tahun 2020. Dah sampai tahun baru. Hijrah pun kita dah masuk tahun baru. Jadi saya ambil kesempatan mengucapkan kullu am wa antum bi khair kepada semua jemaah Masjid Husain Semandua, dengan doa mudah-mudahan tahun ini Allah Subhanahu taala panjangkan umur kita dalam ketaatan kepadanya. Allah keluarkan kita daripada kesukaran, kesempitan asbab kepada Covid ini, insya-Allah. Baik. Jadi kita sambung baca, kita pun tak banyak masa. Sebab SOP kan, kita tak boleh lajak-lajak. Jadi kita sambung pada malam ini. Berkata pengarang kitab ini Imam Nawawi rahimahullah, mudah-mudahan kita boleh dengan manfaat dengan ilmunya di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Bab yang terakhir, bukan bab terakhir kitab ni, bab terakhir dalam adab belajar dan mengajar Al-Quran. Setelah kita baca adab seorang guru Al-Quran ataupun guru yang kita khususkan pada kitab dalam kitab ini ialah guru Al-Quran, kita dah masuk bab kepada adab seorang pelajar Al-Quran, yang mana pada muka surat 54 berkata pengarang kitab ini Imam Nawawi rahimahullah, dia kata apa? Perkara lain yang perlu diperhatikan oleh seorang pelajar, iaitu orang yang nak belajar Al-Quran, ialah tidak belajar kepada guru dalam keadaan hati guru sedang sibuk dan dilanda kejemuan, ketakutan, kesedihan, kegembiraan, kehausan, mengantuk, kegelisahan dan hal-hal lain yang dapat menghalangi guru untuk dapat mengajar dengan baik dan serius. Hendaklah dia manfaatkan waktu-waktu di mana gurunya dalam keadaan yang sempurna. Baik, Imam Nawawi rahimahullah sebut kepada beri peringatan kepada kita bahawa jika kita nak mengaji, nak belajar dengan guru itu, kita tengok juga kondisi keadaan guru kita tersebut. Kalau kita nak belajar, mungkinlah kita ni anak, mungkin kita mengaji ramai-ramai, seorang-seorang baca kan, kita nak baca banyak lah hari itu daripada kebiasaan dan sebagainya. Kita juga kena perhatikan keadaan guru kita. Mungkin dia dah penat kan, janganlah kita memasa-masa dia. Dah start lagilah, saya banyak masa luang, mungkin dia ada urusan. Kerana apa? Kerana yang kita belajar adalah Al-Quran. Bila mana guru itu tidak fokus, boleh jadi dia tidak fokus dengan bacaan muridnya. Dia dah tak fokus, dia dah tak dapat menegur ataupun membetulkan kesilapan bacaan-bacaan yang diperdengarkan kepadanya oleh muridnya. Jadi penting seorang yang menuntut ilmu, salah satu adab yang ditekankan oleh Imam Nawawi dalam kitab ini, dia kena lihat keadaan gurunya. Sama juga macam bab awal tadi, bab adab seorang guru Al-Quran kan, dia kena pastikan diri dia benar-benar bersedia. Maksudnya hati dia mesti lapang daripada masalah lain. Contoh dia nak ngajar, tergesa-gesa, saya ada urusan lain ni, saya ada appointment lain ni, tak boleh kan. Maksudnya dia kena lapangkan waktu dia untuk mengajar Al-Quran, supaya pengajaran dia itu dapat fokus dengan apa yang hendak diajar. Itu penting. Baik, kita tengok lagi bab adab apa yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab ini. Termasuk sebahagian daripada adabnya ialah menahan ketegasan guru dan keburukan akhlaknya. Janganlah hal itu menghalangnya untuk melaziminya dan meyakini kesempurnaannya. Hendaklah dia menakwilkan perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan zahir gurunya yang kelihatan tidak baik dengan takwil-takwil yang baik. Tidaklah boleh melakukan itu kecuali orang yang mendapat sedikit taufik dan atau tidak mendapatkannya. Jika gurunya berlaku kasar, hendaklah dia lebih dahulu meminta maaf dengan mengemukakan alasan kepada guru dan menunjukkan bahawa dialah yang patut dipersalahkan. Hal itu lebih bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat, serta lebih membersihkan hati gurunya. Baik, dalam bab perbahasan ini ada dua perkara sudut yang kita perhatikan. Satu, sudut pandang seorang murid. Yang kedua, sudut pandang seorang guru. Imam Nawawi kata apa? Kalaulah guru itu
buruk akhlaknya ataupun kasar perkataannya, hendaklah kita seorang pelajar ini menakwilkan, ataupun kita menakwilkan ni nak terjemah bahasa paling mudah dia, kita gantikan ataupun kita tafsirkan perkataan guru kita itu dengan maksud yang baik-baik. Dia bukanlah nak marah kita, bukanlah nak berkasarkan kita, dia sayangkan kita, nak suruh kita jadi lebih baik. Tu takwil dia. Kenapa? Kalaulah kita ini tidak boleh bersabar dengan kata-kata ataupun perilaku guru kita, pada pandangan kita kasarnya ustaz ni, kasarnya ustazah ni, garangnya ustaz ni, maka kita akan rugi untuk mendapatkan ilmu daripadanya. Sebab itu adab seorang pelajar, dia kena takwilkan. Maksudnya dia kena tukar. Maksudnya kalau dia kena pandang positif perilaku gurunya tersebut supaya dapat ilmu, tujuan untuk dapat ilmu. Kalau dia tak sabar, dia akan lagi. Ini dari sudut seorang pelajar. Adapun dari sudut seorang guru, tidak patutlah seorang guru, khususnya guru Al-Quran, berkata dengan kata-kata yang kasar ataupun kata-kata yang tak elok. Mencarut contoh ialah mengajar Al-Quran tapi dicarut dicarut orang tu, dia golakan orang tu dengan gelaran-gelaran yang tak layak sepatutnya yang keluar daripada mulut seorang guru Al-Quran. Betul tak? Ini dari sudut seorang guru. Dari sudut seorang pelajar, Imam Nawawi dah sebut, sebabkan nak dapat ilmu, tak apa, sabar kan, fikir positif apa perilaku guru tersebut. Tapi dari sudut seorang guru, tidak layak dia untuk memperlakukan sebegitu. Sebab dalam satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, dia kata apa? Ringkasnya dalam hadis ni, seorang datang ke rumah Rasulullah SAW, dan ketika itu Sayyidatina Aisyah kata apa? Sayyidatina Aisyah sebut ada orang nak datang jumpa Rasulullah. Rasulullah kata tak nak, orang ni tak baik kan. Tapi orang tu nak masuk juga, nak jumpa Rasulullah. Rasulullah pun bagilah masuk jumpa kan. Bagilah jumpa masuk. Bila masuk, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha ni melihat Rasulullah SAW layan orang ni dengan baik. Kan? Bila Rasulullah kata tengok, khabar tak nak jumpa orang ni sebab orang ni ada niat tak baik kan, ataupun ada cakap ataupun perilaku dia tak baik. Tapi bila orang tu masuk jumpa Rasulullah SAW, maka Sayyidatina Aisyah lihat perilaku ataupun akhlak Rasulullah SAW melayan orang itu dengan sangat baik, dengan sangat lemah lembut dan sebagainya. Lalu apabila orang itu balik, Sayyidatina Aisyah pun berkata apa? Ya Rasulullah, semasa engkau mendengar orang itu hendak masuk, engkau mengatakan dia seorang yang tidak baik, tetapi engkau menyambutnya dengan baik. Lalu Rasulullah SAW menjawab, wahai Aisyah, pernahkah engkau melihat aku bersikap kasar? Sesungguhnya orang yang memperoleh kedudukan paling buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat ialah orang yang meninggalkannya kerana khawatir akan keburukannya. Ni maksudnya apa? Orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat adalah orang yang kat dunia orang tak suka bergaul dengan dia sebab apa? Takut dengan perangai buruk dia ni, tak gemar dengan perangai akhlak buruk dia. Tengok Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW melayan seorang yang mungkin orang tu datang, memang orang ni terkenal dengan perangai yang jenis yang cakap lopeh ke apa ke, tapi Nabi tetap layan dia dengan baik. Tapi sebaliknya, orang yang tinggalkan kita sebab buruknya perangai kita, itulah orang yang paling buruk di sisi Allah SWT pada hari kiamat. Maksudnya apa? Kat dunia ni sepatutnya kedudukan kita ni mulia. Seorang guru Al-Quran ni kedudukan dia mulia di sisi Allah SWT dan di mata masyarakat. Janganlah asbab kepada perbuatan dia itu menyebabkan dia ini dihina oleh masyarakat, profession dia dihina oleh masyarakat, bahkan dia lebih malang lagi, dia ini akan mendapat tempat yang buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Sebab itu seorang guru profession yang sangat mulia. Betul tak? Kita dulu tak silap saya lah, masa kocik-kocik, walaupun cikgu tu dah pencen kan, cikgu tu dah pencen, kita tetap panggil dia cikgu kan. Walaupun dia dah pencen, kita panggil dia cikgu. Kawan-kawan dia tu tetap panggil cikgu, jiran-jiran tetap panggil cikgu, kawan-kawan masjid pun panggil dia cikgu juga. Sebab apa? Mulianya pekerjaan ataupun profession sebagai seorang guru, tetapi perangai ataupun sifat perilaku yang ditunjukkan oleh guru tersebut ketika mengajar dikhawatiri sifat yang tak baik itu akan menyebabkan
bukan sahaja memberi fitnah kepada dia, akan memberikan fitnah kepada profession keguruan keseluruhannya. Ini yang perlu kita perhatikan. Itu yang pertama. Baik, saya ingin rakamkan satu kalam yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Satu nasihat yang baik yang disebut oleh seorang saya lupa siapa, tapi dalam kitab Ihya Ulumuddin sebut dia kata apa? Apabila seorang guru ada 3 perkara, apabila seorang guru ada 3 perkara, sudah pasti akan sempurna nikmat kepada pelajarnya. Itu kalau ada guru ni ada 3 benda ni, sudah pasti pelajar yang belajar dengan dia akan dapat nikmat yang sempurna. Apa dia perkara itu? Yang pertama, sabar. Seorang guru dia kena ada kesabaran. Kalau dia tak sabar mengajar anak murid dia, mungkin yang level mungkin ada, kalau kita dalam sistem pendidikan sekarang ni tidak mencapai tahap minima. Kita tak panggil gagal, kita panggil tidak mencapai tahap minima. Maksudnya apa? Tak kena A, B, C, D pun tak kena. Tu tak capai tahap minima lah. Tu sebab minima dia kena kena. Dalam teks 6 aras taksonomi Bloom tu mengingati, tu bawah sekali, minima. Ingat. Ingat, dia bukan mencipta, cipta tu tinggi lagi. Menganalisis tu lagi tinggi, tu tinggi. Mengingat ni bawah. Kalau tak ingat A ni A, B, C, D. Itu maksudnya dia tak capai tahap minima. Jadi guru dia kena sabar. Kalau dia dapat pelajar yang cemerlang, yang cerdik, nikmat untuk dia. Tapi kalau dia dapat pelajar yang tak mencapai tahap minima, ataupun lemah sedikit, ataupun belum capai tahap yang baik, maka itu adalah ujian yang untuk memuliakan dia. Sebab itu dia kena sabar. Kalau dia tak sabar, pelajar tu akan, dia tak nak mengajar pelajar tersebut, pelajar itu akan hilang nikmat. Yang kedua, iaitu tawaduk. Seorang guru kena ada sifat tawaduk, iaitu merendah diri, bukan berbangga dengan apa yang dimiliki. Kerana ilmu Allah SWT ni dipinjamkan kepada kita, bukan tujuan untuk kita berbangga diri. Yang ketiga ialah akhlak yang baik. Seorang guru mesti memiliki akhlak yang baik yang menjadi qudwah, contoh ikutan bagi anak muridnya. Sebab apa? Guru ni, anak murid ni dia akan terkesan dengan perilaku akhlak gurunya. Penting guru menunjukkan akhlak yang baik. Lalu ditambah lagi, dia kata apa? Apabila seorang pelajar memiliki 3 perkara, sudah pasti akan sempurna nikmatnya dengan gurunya. Iaitu, seorang pelajar ni pula, kalau dia ada 3 perkara, sudah pasti sempurna nikmatnya dengan gurunya. Iaitu akal yang waras. Nak belajar kena ada kecerdikan, ada akal yang baik, kan? Sebab itu kita kena jaga akal, otak kita kena jaga. Jangan makan benda yang tak elok, yang boleh merosakkan akal. Jangan tengok benda yang tak elok, kan? Semua itu akan merosakkan otak kita, kan? Susah. Tak boleh baca tak 1000 kali pun tak mau lokek juga. Sebab apa? Tak jaga makan, tak jaga pandangan, tak jaga macam-macam. Baik. Yang kedua ialah adab. Kalau dia pelajar itu ada adab yang baik dengan gurunya, maka sempurnalah nikmat untuknya dan gurunya, kan? Kalau dia tak ada adab, tidak ada keberkatan ilmu. Biarlah dia pandai macam mana pun, maka dia tidak akan ada keberkatan ilmu. Apabila dia memerlukan hikmah kepada ilmu tersebut, pada satu masa dia tidak dapat gunakan ilmu tersebut. Sebab apa? Tidak adanya barakah pada ilmu yang dia pelajarinya. Yang ketiga ialah baik kefahaman. Maksudnya apa? Dia belajar dan dia faham dengan pemahaman yang benar, bukan pemahaman yang menyeleweng. Ustaz tu cakap macam ni, dia khabar macam ni. Ustaz tu cakap baca nipis, dia baca taubat dalam baca Quran, kan? Saya dah talaki dengan macam-macam syekh. Orang pun, biar betul kau talaki dengan macam syekh, tapi salah kau baca ni. Contoh kan, min syarri ma, dan nipis dia baca min syarri ma. Ana dah talaki dengan berpuluh beratus tok syekh, kau lah nak tegur. Tapi dari segi nazari dan talaqinya pun salah. Macam mana? Jadi tak ada kefahaman yang benar. Sebab itu kita belajar, kita kena ada kefahaman yang betul, bukan belajar sosek jadi tak. Okey, baik. Yang seterusnya, mereka berkata, sesiapa tidak sabar menghadapi kehinaan belajar, maka sepanjang hidupnya tetap dalam kebodohan. Dan sesiapa yang sabar menghadapinya, maka dia akan mendapat kemuliaan di dunia dan di akhirat.
Senada dengan nasihat itu ialah asar yang masyhur dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Aku menjadi hina sebagai seorang pelajar dan menjadi mulia sebagai seorang guru. Alangkah indahnya madah penyair berikut ini. Sesiapa tidak tahan merasakan kehinaan sesaat, dia melalui seluruh hidupnya dalam keadaan hina. Maksudnya apa tuan-tuan? Nak belajar kena sabar. Kunci kepada nak mendapat ilmu kepada kita lah, kita ni talibul ilm, kita ni penuntut ilmu kan. Kena sabar tuan-tuan. Bukan mudah nak sabar dengan kesusahan nak pergi belajar, nak pergi itu macam-macam. Yang pertama yang kita perlu sabar ialah sabar dengan guru dan tetap setia di sisinya. Kita belajar, sabar. Walaupun banyak kali ditegur, salah baca, kan, korehlah lidah saya ustaz. Wah, tak apa, belajar lagi. Ustaz tu khabar apa? Ulang. Dah tegur, ulang kat rumah. Dia kata balik rumah, ustaz tu cakap apa? Dengar YouTube pula. Dengar YouTube ayat tadi. Dengar lagi ustaz. Bila saya nak rehat, dengarlah waktu lapang-lapang kan. Nak kena sabar. Sabar dengan guru. Sabar dengan akhlak guru. Sabar dengan apa yang kerja yang guru bagi, kena sabar. Yang kedua, sabar dengan dan tetap dengan kitab yang kita baca sampai khatam. Kan? Sampai khatam. Ni tuan-tuan, kitab bagi contoh kita bian ni. Baru muka surat 54 daripada 193. Saya rasa dah daripada 2019 baca ni. 2019 ke di ujung 2018, saya tak ingat dah. Kalau tak sabar, tutuplah kitab ni, otak dan rak kat rak rumah. Kan? Belajarlah kitab lain pula. Sama juga tak sabar, baru mukadimah. Lamanya ustaz ni syarah mukadimah 2 minggu. Kan? Tak selesai. Simpanlah, tukar kitab lain, tukar. Lama kita tak dapatlah manfaat. Kan? Sebab itu tuan-tuan, saya tengok adab para ulama tu tuan-tuan. Dia ni kalau khatam kitab, bukan khatam baca Quran dia. Khatam baca kitab dia buat kenduri tuan-tuan. Dia buat kenduri. Bukanlah saya suruh masjid ni buat kenduri kalau khatam baca kitab ni. Saya tak sampaikan sanad baca kitab ni pun. Tapi kitab ni saya baca daripada zaman saya belajar. Kan? Di Mahan Ahmadi dulu, saya dengan guru saya. Kami belajar benda ni. Kan? Belajar sampai dah sekarang. Kan? Dan dia juga salah satu silibus. Tapi bukan kitab ni lah. Silibus adab ni, adab pada Al-Quran ni adalah salah satu silibus dalam maharat Al-Quran dalam sistem pendidikan tahfiz KPM sekarang. Dia adab ni kan memang penting. Jadi kena sabar dengan kitab yang kita belajar. Maksud sabar dengan kitab tu maksudnya kita kena belajar daripada kulit ke kulit baca. Janganlah kita langkau skip. Jangan tuan-tuan. Baca skip ni kita tak sampai kepada apa yang dihajatkan oleh penulis kitab tersebut. Kan? Bahkan guru kami kata apa, baca daripada kulit ke kulit. Ya, mukaddimah dia pun baca. Jangan skip mukaddimah. Sebab mukaddimah tu ditulis oleh pengarang kitab. Kan kita dengar baca pengarang kitab punya kata-kata kan. Kata-kata apa? Pakai kata-kata penghantar. Kita baca. Kan? Jadi kena sabar. Yang ketiga, sabar dengan ilmu. Sabar dengan ilmu ni maksudnya apa? Maksud tadi lah, macam jangan skip. Start boring lah bab ni, skip tajuk lain. Skip tajuk lain. Baru kalau kitab tajwid, first kali dia mesti cerita tentang Al-Quran, maksud Al-Quran, lepas tu mungkin Al-Mad. Tengoklah pengarang tu macam mana. Start mat tak payahlah, skip teruslah kepada resam. Wah. Tu nak terus skip kepada resam. Janganlah macam tu. Kan? Kita kena belajar ikut bab. Kerana kadang-kadang ada sebab kenapa pengarang kitab tersebut mengarang bab ni dahulu, kemudiankan bab ni. Kita tengok kitab fiqh. First kali mesti belajar taharah. Betul tak? Kitab fiqh kan? Dia cerita taharah. Kalau kita terus bab solat, orang akan solat dulu tanpa taharah, tanpa tahu kenal macam mana nak bersuci. Persediaan sebelum solat dulu. Betul tak? Sebab itu ada asbab, ada sebabnya kenapa. Salah satu adab kita belajar ialah kita jangan skip ataupun kita sabar dengan ilmu. Mana kita sabar dengan bab tersebut. Relax, sabar kan. Baik, yang seterusnya, sabar dari berpindah ke negeri ataupun madrasah yang lain. Hari ini tuan-tuan, alamak dah 8.10. Saya cuba nak tabihkan ni.
Mungkin setengah orang dia rasa tak sabar, kan? Aduh, dia kata boring lah madrasah ni, boring lah sekolah ni, pergi sekolah lain lah, kan? Tukar profession lah. Saya ingat dulu masa saya sekolah dulu, masa saya sekolah lah, kan? Ketika kawan-kawan kami sekolah mentafis, kan? Tapi ambil juga peperiksaan PMR, zaman tu PMR, SPM dan sebagainya. Kawan-kawan ni nak ambil tukar bidang sains. Masa selepas PMR ada beberapa orang sahabat dia kata apa, saya nak keluar lah, tak habis lagi tasmik 30 juzuk nak keluar. So apa, nak sambung bidang sains, nak ambil bidang sains. Dia kata macam nak tukar bidang lah, dah macam malas nak hafal lah, macam itulah contoh kan. Saya ingat guru saya sebut apa, dia kata apa, dia bagi perumpamaan tau. Bukan saya yang pindah, saya tak pindah, kawan saya. Tapi saya dengar lah ustaz saya tu nasihat. Dia kata apa, kamu sekarang ni tengah panjat satu pokok. Kamu tengah panjat satu pokok, nak kaut hasil, nak petik buah lah, tengah panjat pokok kan. Kamu tak petik lagi, kamu dah panjat separuh dah. Mami susah kamu nak panjat tu, kamu dah sampai separuh. Tengah kamu panjat pokok ni, dah tinggi separuh ni, tak capai hasil lagi, tak ambil buah lagi. Kamu dah nampak, pokok sebelah tu banyaknya buah, kan? Macam lagi best buah dia. Turunlah dulu, pergi pindah panjat pokok sebelah. Yang mana kamu tak tahu pun pokok sebelah tu tak ada kerengga ke, kan? Mungkin lagi susah kamu nak halangan kamu nak panjat pokok tersebut. Alangkah baiknya kalau kamu teruskan panjat pokok ni, kamu petik buah tersebut, kamu turun, pindah pokok sebelah, panjat dan petik pokok sebelah juga. Itu dia punya perumpamaan lah. Ustaz saya punya perumpamaan. Maksudnya apa? Sabar belajar ni. Jangan fikir, saya nak pergi inilah, nak pergi tukar aliran lah, kan? Sebab apa? Kamu dah belajar duduk di madrasah ngafal Quran, kan? Dan masa sama ada juga sekarang ni banyak sekolah tahfiz sains. Macam sekolah saya sendiri, Sekolah Menengah Agama saya, sekolah bila menghafal Quran dan ambil sains tulen, kan? Sains stream, ambil sains stream. Ada yang ke Amra SM dan sebagainya. Banyak sekolah-sekolah yang ada apa? Ada elemen begitu. Sistem pendidikan begitu, tahfiz dan sains, tahfiz dan sains. Jadi no point. Dia pergi sekolah sains biasa tapi tak ada hafal Quran. Daripada asal hafal Quran, pagi-pagi menghafal Quran, ditinggalkan perkara tersebut. Jadi rugilah, rugi. Baik, seterusnya, bab yang seterusnya. Termasuk adab yang amat ditekankan ialah gemar dan tekun menuntut ilmu pada setiap waktu yang dapat dimanfaatkannya dan tidak puas dengan sedikit sedangkan dia boleh belajar banyak. Maksud apa? Seorang pelajar itu ditekankan supaya dia ni suka dan tekun menuntut ilmu pada setiap masa, kan? Dalam Quran dan surah Al-Ankabut, Allah SWT berfirman, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kan? Dan orang yang berjihad untuk kami, benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan kami. Wallazina jahadu, orang jahadu ni para mufassir dia kata apa? Bukan saja orang yang berjihad dengan berperang di jalan Allah. Bahkan jihad ini macam-macam, menegakkan hukum Allah, apa saja yang berkaitan dengan mengutamakan agama, maka itulah orang disebut orang yang berjihad. Wallazina jahadu fina, untuk kami, maksudnya dia berjihad ini untuk kerana Allah, ikhlas kerana Allah. Dia belajar ikhlas kerana Allah, maka lanahdiyannahum subulana, Allah benar-benar akan tolong, akan tunjukkan jalan menuntut ilmu itu kepada dia. Bila mana dia dah niat dan bersungguh-sungguh nak menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan urusan untuk dia. Percayalah. Sebab itu tuan-tuan, kita biasa dengar kan, kata apa? Fastaqim kama umir, kan? Istiqamah. Kita kena kuatkan semangat kita, kan? Bila kita dah niat nak melakukan satu kebaikan, maka kita percayalah Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjukkan jalan untuk melakukan kebaikan tersebut. Bahkan dalam pepatah Arab disebut apa? Man talaba syai'an wajadda wajada. Siapa yang menuntut sesuatu dan bersungguh-sungguh, nescaya dia akan dapat. Wa man qara'al baba walajja walaja. Siapa yang mengetuk pintu dan menghadap pintu tersebut, maka dia akan masuk.
Ni pepatah Arab sebut, dia kata apa? Siapa yang menuntut sesuatu, siapa yang berusaha ke arah sesuatu, maka dia akan dapat atas apa yang dia usahakannya. Seperti mana orang yang mengetuk pintu dan menghadap pintu tu, maka orang tuan rumah akan persilakan dia masuk. Adakah orang yang ketuk pintu rumah orang, biasa hotel lah contoh kan, dia ketuk pintu hotel kan, tu nyuruk. Orang pun buka tu. Mana orang dia tak payahlah dia masuk sebab tak ada nyuruk kan. Dia pun orang tu tuan rumah pun tutuplah balik. Jadi macam itulah pepatah Arab sebut kan. Dia kata apa? Salah satu adab yang ditekankan ialah kena bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Janganlah dia memaksa dirinya melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukannya supaya tidak jemu dan hilang apa yang diperolehnya. Ini berbeza sesuai dengan perbezaan manusia dan keadaan mereka. Maksudnya apa? Seorang pelajar itu salah satu adabnya jangan paksa diri buat lebih daripada kemampuan dia. Kan? Contoh kan, dia boleh contoh menghafal contoh pagi je, ataupun boleh menghafal sehari satu muka. Apa dah satu muka kan, istiqamah lah, maintain lah, jangan paksa-paksa diri sampai akan menyebabkan dia jemu kan. Dia sendiri akan rasa jemu. Sebab apa? Terlalu berlebih-lebihan. Kerana setiap orang ni kadar kemampuan dia berbeza-beza kan, manusia ni berbeza-beza. Ada kawan dia setengah jam dah hafal dah, kita satu hari baru hafal. Dia tengok orang lah kan, tengok rezeki dan kemampuan masing-masing. Jika tiba di majlis guru dan tidak menemukannya, dia mesti menunggu dan tetap tinggal di pintunya. Janganlah meninggalkan tugasnya kecuali jika dia takut gurunya tidak menyukai hal itu, dengan mengetahui bahawa gurunya mengajar dalam waktu tertentu dan tidak mengajar ketika yang lain. Jika mendapati guru sedang tidur atau sibuk dengan sesuatu yang penting, janganlah dia minta izin untuk masuk, tetapi bersabar sehingga dia bangun atau selesai dari kesibukannya. Bersabar lebih utama sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an dan yang lainnya. Baik, apa cerita Ibnu Abbas dalam kisah bersabar apa? Ketika mendapati guru sedang tidur ataupun sibuk. Ibnu Abbas radhiyallahu an ialah dia nama dia Abdullah Ibnu Abbas. Dia adalah sepupu Nabi, tak salah saya, betul kan? Ibnu Abbas ni adalah sepupu Nabi. Satu hari ketika Nabi SAW wafat, Ibnu Abbas ni dia seorang yang sangat obses ataupun yang sangat suka dengan ilmu. Bahkan yang kita baca kisah dia, Ibnu Abbas radhiyallahu an ni, bahkan ketika dia kecil ni suka follow Nabi SAW, dan dia menjadi salah seorang daripada sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ialah sebab dia selalu muraqabah dengan Nabi SAW. Dia ni memang suka follow Nabi kan. Sudah pasti dia banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Ibnu Abbas radhiyallahu an, suatu hari ketika itu Nabi SAW dah wafat, dia dengar, dia duduk borak dengan seorang sahabat. Dia kata apa? Dia dengar ada seorang sahabat ni meriwayatkan hadis kan. Dia kata, ush, sahabat tu masih ada. Dan dia pun pergilah ke rumah sahabat tersebut. Dan ketika dia sampai, dia tengok guru tersebut itu sedang tidur. Dia pun tunggulah guru tu. Dia tak kejut pun guru tu. Dia tunggu je sampailah kat luar rumah tu, sampai dia tertidur, sampai dia sebut dalam Sunan Ad-Darimi, dia cerita muka dia kena abuk sebab dia tertidur atas tanah. Tunggu guru dia. Dia tak kejut pun. Dia sampai tengok guru tengah tidur. Sebab apa? Dia tak beritahu guru tersebut untuk ambil ilmu. Nah, ketika itu Ibnu Abbas radhiyallahu an tertidur dan guru dia buka pintu, tengok ada Ibnu Abbas. Dia kata, kenapa kamu duduk sini? Kamu datang dan jumpa aku, kenapa? Kenapa kau tak hantar utusan saja? Tak, selayaknya aku yang mendatangimu. Aku mendengar engkau meriwayatkan hadis dan aku nak dengar sendiri dengan kau. Nampak? Dia kata, guru tersebut kata apa? Kau ni adalah sepupu Rasulullah, patutnya aku yang datang kepada kau. Tak, ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Nampak tak? Begitu sekali adab yang ditunjukkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Baik. Mana? Okey. Hendaklah dia mendorong dirinya dengan berijtihad dalam menuntut ilmu ketika lapang, dalam keadaan giat dan kuat, cerdas fikiran dan sedikit kesibukan, sebelum nampak tanda-tanda ketidakkemampuan dan sebelum mencapai kedudukan yang tinggi. Nampaknya
So, kita, salah satu adab seorang pelajar ni, kita kena mendorong dan berazam dengan diri kita supaya menuntut ilmu dengan konsisten, dengan bersungguh-sungguh ketika lapang, dan kadang kita kuat, sihat, cergas lagi. Jangan sampai dah munculnya tanda-tanda ketidakkemampuan. Masa dengan perempuan ni, masa dah sibuk, apa lagi, dah tak sihat, boleh fikir lagi, kan? Masa dah sakit dekat hospital, macam mana nak tayamum? Tak ada dah nak jemput Imam Masjid Husin nak pergi ajar tayamum kat hospital tu. Masa sihat nak belajar. Tu guna ilmu, kan, betul tak? Dah barulah tak tahu macam mana nak tayamum, kata apa, dah semayam tu encik, nurse tanya, dah asal azan kau? Dah. Tak tahu ni macam mana dada ni, macam mana kan? Dah tak reti, kan? Nak semayang duduk macam mana? Nak duduk macam mana? Dah tak reti. Jadi masa sihatlah kita nak belajar dan mencapai kedudukan yang tinggi. Apa maksud mencapai kedudukan yang tinggi? Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu taala an berkata, tuntutlah ilmu sebelum kamu menjadi pemimpin. Nampak? Tuntutlah ilmu sebelum kamu jadi pemimpin. Yakni berijtihadlah dengan segenap kemampuanmu ketika kamu menjadi pengikut sebelum menjadi pemimpin. Kerana jika kamu sudah menjadi pemimpin yang diikuti, kamu enggan belajar lantaran kedudukanmu yang tinggi dan pekerjaanmu yang banyak. Inilah makna perkataan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu rahimahullah, tuntutlah ilmu sebelum engkau menjadi pemimpin. Jika engkau sudah menjadi pemimpin, maka tiada lagi waktu untukmu menuntut ilmu. Ini satu nasihat yang sangat baik. Sebab apa tuan-tuan? Once kita dah jadi pemimpin, dah jadi orang besar di sisi masyarakat, kadang-kadang timbul rasa ego dan malu untuk kita menuntut ilmu dengan orang yang lebih rendah kedudukan dia kalangan kita. Contohlah, saya pengarah, contohlah saya, bukan saya, orang lain lah, contoh kan. Dia adalah pengarah Jabatan Agama, contoh dia pengarah Jabatan Agama. Dia yang luluskan tauliah ustaz-ustaz yang mengajar untuk masjid dan surau sebagainya. Dia duduk bawah yang dengar, kan? Dan dia yang luluskan tauliah orang yang mengajar dia tu, kan? Jadi macam mana? Kan? Orang pun cakap, ada pengarah ada mengajar. Kau luluskan, saya punya tauliah. Kan? Dia dah rasa. Satu. Yang kedua, sibuk. Orang pimpin nombor 1 Malaysia contoh jadi pimpin nombor 1 Malaysia. Sibuk tuan-tuan. Sibuk. Tengah malam pun meeting kadang-kadang. Tak? Tengah malam meeting. Kita yang apa? Kita yang tak jadi pemimpin pun kadang-kadang sibuk kan. Tentu harah kan. Aduh. Kan? Sibuk. Bila masuk tak sibuk tuan-tuan? Nah, aduh. Sibuk saja. Aduh je benda nak buat. Betul tak? Jadi sebab tu penting. Bila kita jadi pemimpin, kita akan gunakan ilmu yang kita pelajari, yang kita lengkapi diri kita dengan ilmu sebelum kita jadi pemimpin, maka kita akan bertindak ketika kita jadi pemimpin dan kita memutuskan satu perkara dengan ilmu. Kan? Kita akan memutuskan satu perkara itu dengan ilmu. Maka penting untuk kita menyiapkan diri kita dengan bersungguh-sungguh sebelum sampai masa ketidakkemampuan ataupun tiba-tiba kita dilantik jadi ketua. Dah parah. Kan senang tuan-tuan. Komplain orang senang. Tanya imam tuan-tuan. Imam JK pengurusi, asyik kena komplain dia. Apa jadi? Kan? So baik ni akan tak reti, baik ni akan tak reti. Tu pula. Kan? Macam kita lah, komplain kan. Mentori kau komplain ketua kita kan. Kan pandai kan. Jadi kita cuba kita jadi menteri kewangan. Kan? Fiskal tu macam mana? Kan? Apa ke? KDNK macam mana? Dah pening. Kalau benar datang bentangkan macam ni, kita faham tu. Istilah-istilah dah pening. Jangan mudah kita nak komplain je. Jadi masalah. Baik. Last tuan-tuan, insya-Allah 4 minit. Hendaklah dia pergi kepada gurunya untuk belajar di awal siang berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku pada waktu pagi hari. Biasanya kalau kita belajar ni elok di waktu pagi sebab kita masih segar, kan? Baru lepas tidur, bangun, mandi, semayang subuh dan sebagainya, kita belajar okey. Kita fit masa tu. Kalau dah petang tuan-tuan, pukul 3 losu. Tak percaya, tanyalah para pelajar zaman saya lah. Pukul 3 tuan-tuan, saya gemar dulu letak buku tinggi-tinggi.
Tengah mata yo. Tengah mata. Kalau ustaz ngajar aku ketiga tu ngantuk. Kan? Ngantuk ya Allah kan. Lepas makan kan, lepas makan tengah hari tengah mata yo. Kadang tanya sikit kan. Kerja macam ni. Cari macam-macam taktik lah nak tidur. Baik. Itu penting, sebab itu salah satu waktu yang diberkati ialah waktu pagi. Nabi SAW sangat menggalakkan untuk kita ni sentiasa menjaga waktu pagi. Bahkan orang tua kita pun sebut kata apa, jangan tidur lepas subuh. Betul tak? Mahal rezeki. Betul lah. Kalau kita tidur pukul subuh, lepas subuh, lepas main subuh kita tidur. Saudara-saudara pukul 11.30. Baru nak pergi cari roti canai kari kambing. Mana ada? Kan? Orang dah buat masak lemak cilapi dah masa tu. Dah habis dah cari roti canai. Tak ada roti canai dah depan. Kan? Pukul 11 baru nak pergi kat di sawah. Ataupun jam lagi. Tak ada lah dah. Kan? Tak ada dah. Jadi itu. Satu penting kita jaga waktu pagi ya. Baik, hendaklah dia memelihara bacaan hafazannya dan tidak mengutamakan orang lain pada waktu tiba gilirannya, kerana mengutamakan orang lain dalam hal ibadah adalah makruh. Kalau kita baca Quran, kalau dah sampai giliran kita, ustaz kata baca, kamu baca, tak apa, orang lain dulu baca, tak boleh, makruh hukumnya. Sebab apa? Dalam hal ibadah kita tak boleh mendahului orang lain, kecuali contohnya jadi imam. Mana boleh? Imam kita di imam kan, memang afdal dia jadi imam lah. Tapi dah nak jadi imam lah, nanti kan ustaz kata makruh mendahulukan lain, tak boleh kan. Sebab ada hadis kata melarang kita mengambil tempat orang. Dah apa? Rajulun sultanuh fi maq'adihi. Mana tak boleh kita ambil tempat imam kan. Walaupun dia qari besar kan, datang dia memang qari besar, tiba-tiba pun dia jadi imam, tak boleh. Dia jadi imam dia jadi nanti, tak boleh. Tapi dalam hal ibadah kita memang dah ustaz tu suruh baca, kita tak nak bagi orang lain tu, tak, dihukumkan makruh. Lain halnya dengan kesenangan nafsu, maka hal itu disukai. Contoh perkara-perkara yang berkaitan dengan nafsu syahwat, kita last sekali pun tak apa kan. Jom berebut beli, contohlah durian RM5 sebakul, musangking contohlah kan. Orang berebut bertumbuk-tumbuk, tak apalah biarlah kan. Betul tak? Benda tu tak apa untuk orang lain. Dia bukan perkara ibadah. Makan ni memang kena makan untuk apa? Untuk hidup. Tapi janganlah kita kerana kesenangan nafsu kita lah jadi orang paling depan sekali. Jika guru melihat adanya maslahah dalam mengutamakan orang lain pada suatu makna syar'i, maka menasihatinya agar buat demikian, maka dia perlu mematuhi perintah itu. Maksudnya kalaulah sampai turn kita nak baca, ustaz tu kata apa, bagi orang lain baca, dia baca dululah, sebab apa, dia ni ada periksa kejap lagi ataupun dia nak balik kampung kejap lagi, maka boleh, kita kena ikut kata-kata guru kita. Baik, sikit itu tuan, habiskan ya. Di antara yang wajib dan wasiat yang ditekankan daripadanya ialah jangan iri hati kepada seorang kawannya atau yang lain atau sesuatu keutamaan yang dianugerahkan Allah kepadanya, dan jangan membanggakan dirinya atas sesuatu yang diistimewakan Allah baginya. Telah kami kemukakan penjelasan hal ini dan adab-adab guru. Dah cerita dah. Jangan iri hati dengan kelebihan yang ada pada kawan. Kan? Kita tengok kan, walaula fadlullah, apa tu? Apa ya tu, in tamsaskum hasanatun tasu'um wa in tusibkum sayyi'atu yaqulu biha. Kita tengok orang tu dapat satu musibah, kita gembira. Dia dapat nikmat, kita marah. Jangan. Kita dah bicarakan tentang itu. Ada hasad yang dibenarkan, ada hasad yang tak boleh. Hasad yang dibenarkan disebut sebagai ghibtah. Kita nak berlumba-lumba nak kejar. Antaranya apa? Orang yang baca Quran, yang ada ilmu Quran, dia boleh belajar, dia baca Quran siang dan malam. Orang yang ada harta, dia infakkan harta dia siang dan malam. Okey, sikit lagi. Cara untuk hilangkan kebanggaan itu ialah dengan mengingatkan diri bahawa dia tidak mencapai hal itu dengan daya dan kekuatannya, tetapi merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah satu hadis, equalkan doa. Allahumma asbah bi ni'mati min ahadin min khalqika wahdaka la syarika lak, falakal hamdu wa lakas syukr. Ya Allah, apa saja nikmat engkau bagi kepada aku dan juga kepada orang lain selain aku, semuanya adalah daripadamu. Ini orang yang tidak ada rasa iri hati, dia rasa seronok. Orang tu dapat nikmat ke, orang tu tak dapat nikmat ke, kita dapat nikmat ke, orang lain dapat nikmat ke, dia tetap rasa seronok. Kenapa? Fa wahdaka la syarika lak. Kan? Kenapa? Min ahad apa?
Kenapa? Kerana dia tahu itu semuanya adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Cara untuk hilangkan iri hati ialah dengan menyedari bahawa hikmah Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memberikan keutamaan tertentu kepada orang yang dikehendakinya, maka patutlah dia tidak menyanggahnya dan tidak membenci hikmah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja tuan-tuan, kena laju sikit ah. Berpuluh kan. Okey, jadi kita alhamdulillah kita habis bab ini dan insya-Allah jika ada rezeki kita akan baca bab baru peraturan menghafaz Al-Quran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.